Okay. Perkataan pada buku kita pada ma'arif sukun 2 harakat. Yang kedua, perkataan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Ma'arif sukun terjadi bila kita nak berhenti. Jadi, bila kita nak berhenti, syarat dia huruf terakhir tu kena matikan. Asal na tu berbaris, nun baris atas na. Tapi kita tak boleh baca na tu. Bila kita baca, kita nak berhenti, kita kena matikan. Okey. Dan sebelum huruf nun, huruf terakhir tu, kalau perhatikan ada huruf ya. Ya ni tak ada baris. Huruf ya tak ada baris, kita tahu itu adalah ya mat. Okay, kalau ya tu ada baris, kita baca ikut baris dia. Dan sebelum huruf ya tu ada huruf mim. Mim tu berbaris bawah. Okay, jadi asal dia adalah mat asli. Mi tu 2 dibaca na. Tapi kita berhenti tak boleh baca na. Dibaca min. Okay, 2 harakat. Okay. Jadi terjadinya bacaan panjang sebelum berhenti untuk ma'arif li sukun. Okay, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bacakan. Okey, dibaca panjang memudahkan sebutan. Kalau kita baca pendek jadi susah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berhenti mengejut. Okey, sama juga macam kita bawa kereta ke naik basikal. Okey, kita nak berhenti jangan break mengejut. Okey, apa ni? Kita tersentak kan. Okey, sama juga dengan bacaan. Okey, untuk cantikkan bacaan ditarik panjang. Okey, kita tengok contoh yang ada pada skrin. Okey, ni tengok contoh yang pertama. Okey, Malikin Nas. Okey, ini diambil daripada adalah huruf sin. Okay, apa yang perlu kita buat bila nak berhenti? Huruf terakhir kena matikan. Dan sebelum huruf sin tu ada huruf alif. Kita tahu alif yang tiada baris adalah alif mat dan sebelumnya berbaris atas. Jadi asal perkataan nasi, kita tak baca nasi. Dibaca nas, 2 harakat. Okay, cuba baca malikin. Kin tu tolong panjangkan sikit sebab dia ada dengung untuk nun sabdu. Malikin nas. Sebutkan. Malikin nas. Boleh. Okay, tak adalah mengejut berhenti. Kalau mengejut malikin nas. Tak sedap bunyi dia. Okay, darjah tajwid. Tajwid tu maknanya mencantikkan. Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya dia bagi hukum mat dekat situ. Kali ni huruf mat dia adalah huruf waw. Okay. Kalau huruf waw baris sebelumnya. Okay, kita tengok sebelum dia. Sebelumnya mesti berbaris depan. Dan huruf terakhir huruf nun kita matikan disebabkan kita nak berhenti. Okey, jadi qul ya ayyuhal kafirun. Run bacaannya. Cuba 1 2 3. Okey, kejap. Punya ada student. Tak perasan. Okey, itu jadi pada bacaan ma'arif sukun. Okey, saya keluarkan dekat situ 3 contoh bagi bacaan huruf alif, ya dan juga waw. Okay. Arif li sukun. Arif tu maknanya datang, li sukun tu maknanya mati. Okay. Terjadi bila wakaf sahaja. Tapi untuk Al-Fatihah ni, mungkin ada pernah dengar Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pergi lebih panjang. Boleh ke? Boleh. Untuk ma'arif sukun dia boleh pergi lebih, tapi nanti kita tengok berapa dia boleh pergi. Kita pada mat 2 harakat, jadi kita baca 2 sahaja. Okay. Teruskan seterusnya. Lepas ma'arif sukun adalah mat mat iwad. Pada buku tu mat iwad. Okey. Untuk mat iwad dia juga terjadi apabila kita nak berhenti sahaja. Okay, dia tak berlaku dekat tengah-tengah. Bila kita nak berhenti, dia ada syarat dia. Syarat dia berbeza dengan ma'arif sukun tadi. Okay, untuk mat iwad, asal perkataan kita jumpa 2 baris atas. Okay, bila 2 baris atas tu ada alif dekat sebelah.
Okay, apa yang perlu kita buat? Alif tu menjadi huruf terakhir, kita nak berhenti. Daripada 2 baris atas, jadikan 1 baris. Dan bacalah panjang dengan kadar 2 harakat. Okay, yang ni jarang orang tahu ya. Okay, tanwin asal pada Al-Quran. Dalam tulisan dia letak tanwin 2 baris atas, ada alif. Tapi di mulut kita dibaca, kita kena imagine. Terbuang dia 1 tanda, tarik 2 harakat sahaja. Yang ni tak boleh pergi lebih. Okay, jadi kita tengok dekat situ. Okay, asal perkataan contoh pada buku aliman hakimah. Kita tak boleh baca aliman hakim. Sorry, kita tak boleh baca aliman hakiman. Tak boleh baca man. Bila kita nak berhenti, aliman hakima. Okey, bacaannya buang 1 baris. Okay. Kalau tengah-tengah macam kita baca aliman, alif tu tak berfungsi. Okay, alif selepas tanwin tidak berfungsi di tengah-tengah. Dia berfungsi apabila di hujung. Alif tu menjadi huruf terakhir. Jadi kesalahan yang berlaku biasanya pada perkataan ni untuk mat iwat, orang akan baca hakim. Orang akan matikan huruf mim. Bila saya tanya kenapa matikan huruf mim? Sebab mim tu yang berbaris terakhir. Tidak huruf mim memang dia berbaris. Tapi kita ambil huruf yang terakhir adalah huruf alif. Jadi mim masih lagi berbunyi. 2 harakat sahaja. Yang ni tak boleh pergi lebih. Okey, 2 harakat saja, tak boleh pergi lebih. Okay, boleh yang ni? Kita tengok lagi contoh. Okay, tengok pada sini. Contoh yang kedua dekat sini. Innahu kana tawwaba. Okay, ni asalnya adalah mat 2 baris atas pada huruf ba. Tapi kita tak bunyikan mim tu. Sebab apa? Kita nak berhenti, abaikan mim. Ba tu dibaca dengan kadar 2 harakat. Okay. Innahu kana tawwaba. Kemudian tengok yang bawah. Yang ketiga yang ni. Okey, dia berakhir tijarotan. Ta yang macam ni, kalau kita nak berhenti, dia tak jadi hukum mat iwat. Sebab dia yang terakhir. Dan ta yang macam ni, kena tukar dia jadi huruf ha. Dia akan dibaca tijaroh. Tak panjang pun. Sebab apa? Sebab dia tak ada huruf mat. Kemudian asal perkataan yang keempat, contoh keempat yang sebelah kiri, azabin alimin. Okey, untuk yang ni matikan sahaja huruf mim sebab dia yang terakhir. Sebab apa? 2 baris bawah dia tak ada alif. Dia tak ada huruf mat sebelah dia. Okey, jadi matikan sahaja. Ni akan jadi hukum mat arid li sukun. Alim. Asal mat asli, kita datangkan mati pada huruf terakhir. Dibaca alim panjang. Okay, itu untuk mat iwat. Kita tengok lagi contoh yang lain pada muka surat sebelum dia tu. Okay, dekat mana? Yang ni. Okay, kita dibincangkan kan. Jadi mat iwat hanya dibaca 2 harakat sahaja, huruf terakhir alif, sebelumnya ada tanwin. Okay, banyak dalam Al-Quran lepas juz yang keempat banyak yang ni mat iwat. Okay, jadi jangan matikan terus huruf tu. Okay, dia masih berbunyi alif yang terakhir. Kita pergi seterusnya. Lepas mat iwat, mat lin. Minggu lepas pelajaran sampai mat lin. Mat lin, lin maknanya lembut. Sama juga ni terjadi bila nak berhenti sahaja. Okay, kalau tengah-tengah dia tak boleh. Tengah-tengah dia tak jadi hukum mat. Okay. Apa beza mat lin dengan mat yang lain? Okay, kita dah tahu dia terjadi bila nak berhenti. Bila nak berhenti, syarat dia huruf terakhir dimatikan. Tapi sebelum dia melibatkan huruf mat tu ada 2. Ya ataupun waw. Dan special sikit kat sini, ya dengan waw dia tu ada tanda sukun. Dan melibatkan baris atas sahaja sebelum ya atau waw tersebut. Tengok contoh. Jadi untuk mat lin kena tengok 3 huruf. Huruf pertama berbaris atas. Huruf kedua sama ada waw sukun ataupun ya sukun. Huruf ketiga kita matikan disebabkan kita nak berhenti. Contoh pada buku Zalikal Kitabul La Raiba.
Roibah. Apa yang perlu kita buat? Kita dah tahu. Kita nak berhenti, matikan huruf terakhir. Huruf terakhir adalah huruf ba. Jangan dibaca ba tu. Okey, baris dia berubah. Kita matikan. Okey, kemudian sebelumnya ya sukun. Syarat dia ada dekat situ. Dan sebelumnya berbaris atas. Dibaca la roib. Dibaca panjang agak mudah menyebutnya. Okey, cuba baca ayatnya. Zalikal kitabu la roib. Zalika kitabul la raib. Okey, kita pada mat 2 harakat. Jadi kita baca 2. Boleh pergi lebih? Boleh pergi lebih yang ni. Okey, lebih panjang lebih mudah sebut. Tapi nanti kita tengok berapa boleh pergi ya. Okey, contoh satu lagi saya ambil daripada surah Quraisy. Surah Quraisy ni berakhir dengan mat lin banyak. Okey, asal perkataan wa amanahum min khaufim. Ada huruf mim tu. Yang kecil tu. Tapi apa perlu kita buat? Kita kena matikan huruf ba tu. Okay, kita tak pakai baris yang bawah tu. Mim tu pun kita tak pakai, kita abaikan. Daripada khaufim jadi khauf. Panjang. Okay, sebab apa? Huruf mat dia adalah huruf waw, sebelumnya berbaris atas. Syarat dia ada kat situ. Okay, kita baca, tengok pada skrin. Wa amanahum min khauf. Bacakan 1, 2, 3. Khauf panjang. Okey. Waw, khauf. Matikan, tarik panjang. Khauf. Okey. Kalau pendek jadi susah nak baca. Khauf. Tak cantik. Okey, itu dia hukum mat 2 harakat sehingga mat lin. Ada soalan nak tanya? Okey, untuk mat lin ni boleh pergi lebih ya. Nanti kita tengok berapa boleh pergi. Okey. Kalau tak ada soalan saya teruskan. Kita masuk pelajaran baru. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi mat 2 harakat. Lepas mat lin adalah mat badal. Okey, mat badal. Mat badal boleh bacakan huraian dekat bawah sekali. Saya rasa huraian dekat bawah sekali. Mat badal berlaku apabila bertemu dua huruf hamzah, yang pertama berbaris dan yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua ditukarkan kepada huruf mat mengikut tanda baris hamzah yang pertama. Okey, panjang huraian ni. Okey, mat badal ni terjadi apabila dua hamzah berjumpa. Hamzah pertama berbaris, hamzah kedua sukun. Okey, macam kat dalam skrin ni, kat slide tu. Tapi kita takkan nampak hamzah duduk sebelah hamzah. Sebab apa? Hamzah yang kedua tu dia dah tukar untuk kita. Al-Quran sekarang dia dah siap tukar. Ini yang dulu-dulu punya dia akan letak hamzah dua tu duduk sebelah. Okey, jadi mat badal ni lebih kurang dengan mat asli lah. Hamzah berjumpa dengan huruf mat. Kita set macam tu saja. Huruf hamzah berjumpa dengan huruf mat, kita baca dengan kadar 2 harakat hukum mat badal. Pastikan hamzah dulu baru mat bukan mat hamzah. Kalau mat jumpa hamzah, hukum dia lain. Okey. Dia hamzah jumpa dengan huruf mat. Okey, kita tengok perkataan pada buku ya bani tu. A tu dibaca 2. Okey, Adama sebutkan. Sekali lagi saya bacakan contoh dia ya bani Adama. Ya bani Adama. Boleh? Sekali lagi 1, 2, 3. Ya bani Adama. Boleh, okey. Ni. Tak, ni pergi lebih. Sebab ni tu lebih. Kita belum pergi lagi yang tu sebab dia ada kening tu. Dia ada ombak tu. Okey, syarat dia kalau kita nampak yang ombak tu kena baca lebih daripada 2, sekurang-kurangnya 4. Okey, tapi nanti kita belajar kejap lagi. Okey. Jadi itu dia. Yang ni pun selalu salah orang baca. Kadang-kadang dia baca pendek. Okay, kalau dia duduk sebelah panjang. Apa lagi contoh yang ada pada skrin? Dekat sini. Apa benda ni? Depan ni.
Okey, kita tengok contoh yang sebelah kanan. Masih lagi huruf hamzah berjumpa dengan alif. Okay, yang ni. A tu dibaca dengan kadar 2 harakat sebab dia duduk sebelah. Dia bukan duduk atas atau bawah. Kalau duduk bawah, atas, kita pendek. Okey, bi-ayati. Sebutkan kataannya. Bi-ayati. Okey, bi pendek. Panjang sikit sebab A tu mat badan. Okey, bawah. Ni perkataan Israila. Okey. Cuba perhatikan dekat sini. Hamzah baris bawah. Permulaan perkataan Israel tu. Okey, Hamzah tu duduk Hamzah baris bawah, duduk bawah huruf alif. Kita baca pendek. I. Kawan dengan sin jadi is lah. Okey, ra tu baca lebih sebab dia ada ombak. Okey, mat badal dia dekat mana? Mat badal dia Hamzah baris bawah berkawan dengan huruf mat. Ya. Sebab apa dia letak ya? Sebab hamzah tu baris bawah. Jadi baris pada huruf tu huruf yang pertama tu mempengaruhi huruf mat dia. Jadi kita baca Israila, sebutkan. Israila. Kalau kita kata Israel kan pendek il tu. Sebenarnya perkataan il tu kena panjang sikit. Bawah. Tengok contoh yang ketiga, saya keluarkan. Contoh dia adalah huruf mat dia huruf waw. Kenapa huruf waw? Sebab hamzah tu berbaris depan. Waba'u. Baca dua. Cuba. Waba'u. Okey, saya nak tanya. Kalau anda nampak macam ni. Huruf waw. Atas dia ada hamzah macam ni. Okay, hamzah tu baris depan. Ni kita nak baca panjang ke pendek? Jawapan dia ada dua je. Panjang ke pendek? Ada yang jawab panjang, ada yang jawab pendek tadi. Ada yang tadi jawab panjang ke pendek? Panjang. Okay, ada kata panjang. Cik Azwar kata? Cik Azwar rasa panjang ke pendek? Panjang. Cik Azwar? Pendek. Okey. Puan Sarjina, agak-agak waw tu nak baca macam mana tu? Pendek. Pendek. Okey. Waw yang kita baca ke hamzah yang kita nak kena baca? Betul. Okey. Kita akan baca hamzah. Hamzah menerima baris depan. Kita baca dia pendek. Kenapa baca pendek? Dia duduk menompang. Dia bukan duduk sebelah. Dia bukan jadi jiran. Okay, dia duduk menompang. Jadi huruf hamzah ni dia boleh menompang di atas huruf waw, okay, di atas huruf alif ataupun di atas huruf ya. Kalau ya macam ni, hamzah tu duduk atas. Okay. Tak jadi pula. Huruf hamzah dia tak ada ekor. Okay. Jadi apa yang berbunyi, anda ambil huruf hamzah tersebut. Okay. Abaikan ya, abaikan waw yang kat bawah tu. Student saya kata, Hamzah ni dia penyewa. Tapi dia yang jadi tuan rumah. Okay, dia berlagak jadi tuan rumah. Okey. Okey, itu dia berkenaan dengan mat badal. Okey, kita pergi seterusnya. Lepas mat badal, mat tamkin. Tamkin maknanya kukuh. Okey, boleh bacakan huraian dia kat bawah ke kat sebelah? Kalau tak ada mat tamkin kat bawah, kat sebelah. Muka surat 21. Okey, huraian yang pertama. Cuba mat tamkin adalah huruf ya bersabdu dan berbaris di bawah diikuti selepasnya dengan huruf ya mat. Okey, terima kasih. Dia kata mat tamkin. Tamkin maknanya kukuh. Kita jumpa ya berjumpa ya. Ya kat sini. Tapi syarat dia, ya pertama mesti bertanda sabdu dan berbaris bawah. Dia bukan ya biasa je. Kalau ya biasa tu dia boleh jadi mat asli. Okey, ni dia ada dua simbol bertanda sabdu dan juga berbaris bawah. Okey, jumpa ya yang kedua. Ya yang kedua ya mat. Ya mat tu tiada baris. Jadi contoh pada buku, hui tu tarik dua harakat. Okey. Hadirnya huruf ya tu mengukuhkan bacaan. Wa idza huyitum, sebutkan. Wa idza huyitum.
Boleh lagi sekali. 1, 2, 3. Wa iza huyitum. Okey. Huyi panjang. Okay, itu contoh pada buku bacaan Mat Tamkin. Okay, ada buat Al-Quran tak? Boleh buka muka surat 52. Okay, cuba buka muka surat 52. Okay, cuba cari hukum Mat Tamkin pada ayat 20 dan 21. Okay, muka surat 52 surah Ali Imran ayat 20 dan 21. Hukum Mat Tamkin. Ini. Okay, muka surat 52 maknanya sebelah kiri. Ini dua. Ini dua. Kita tempat. Ini dua. Okay, thank you. Ada jumpa. Mat Tamkin. Ada jawapan dia dekat depan tu. Saya dah keluarkan dekat depan. Ayat 2 yang saya bagi tu. Satu milik ayat 20, satu milik ayat 21. Mat Tamkin. Puan Sajina jumpa tak? Ya, ya. Dua ya berjumpa. Kita tengok sama-sama pada ayat 20. Ayat 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daripada bawah sebelah kiri. Okay. Dulu cari. Lilladzina utul kitab. Sama ni. Yang kat bawah. Contoh yang apa ni? Contoh 20 ayat 20 yang dekat bawah ni. Okey. Ya mat. Ya bertanda sabdu jumpa kepala ya. Saya keluarkan contoh dia letak kepala ya. Sebab contoh pada buku tu kita nampak ya duduk dengan ya. Ya duduk dengan ya ni kita nampak jelas. Okay, ada tempat dia letak kepala ya sahaja. Adik kena jaga-jaga dekat situ ya. Wal tu panjang sebab ada dengung. Mim sabdu wajibuhunna. Ummi masuk ya sabdu. Jelaskan sabdu dia. Ummiyina. Okey, cuba sebut sama-sama. Ummina. Panjangkan pada mim sabdu. Sama je tempo tu. 2, mi 2, yi 2. Ummiyina. Ummina. Betul. Okey, yi tu bila kita baca kita kukuhkan lagi bacaan dia. Yi 1.
Mi dua. Mi pun dua. Mi kawan dengan sabdu tu. Ummina. Okey. Mi tu asal dia satu tapi kena kawan dengan sabdu ya, dia jadi dua lah. Okey. Itu dia pada ayat 21. Ayat 20. Ayat 21 kat bawah dia sikit. Baris ke berapa ayat 21. 1, 2, 3, 4. Baris keempat saya punya Al-Quran agak tengah-tengah. Perkataan dia sama macam dekat skrin. Okay, yang atas tu. Wa yaqtulunan nabi. Sama juga dengan contoh tadi. Dia letak kepala ya dekat situ. Yang pertama bertanda sabdu dan berbaris bawah. Ya yang kedua kepala ya sahaja. Jumpa tak Encik Azman? Yang tengah-tengah. Yang tu. 1, 2, 3, 4. Baris keempat daripada bawah. Okey, dia agak tengah-tengah. Wa yaqtulunan nabiyina. Okey. Sajina jumpa yang ayat 21? Ya, jumpa Ustazah. Alhamdulillah. Ya, jadi kesalahan yang sering berlaku dibaca pendek. Sebab apa? Sebab ya yang pertama dah ada tanda sabdu. Jadi kurang orang nak tarik ya tu panjang. Okey, kita baca perkataan tu. An-nabiyina. An-nabiyina. Itu jadi kukuhkan lagi sebutan. Habis mat tamkin ya. Ya jumpa dengan dia kukuh. Okay, kita teruskan. Rujuk balik pada buku hijau. Lepas settle mat tamkin, mat yang seterusnya adalah mat Silah qasirah. ada dua, mat dua harakat, mat silah qasirah. Dia ada nama panjang dia. Ya, ada kembar dia. Cuba bacakan huraian dekat belakang. Mat silah qasirah berlaku apabila bacaan ha domir bertemu dengan selain huruf hamzah. Betul. Ha dhamir tu apa? Ha yang bentuk bulat ataupun nombor 9 tu. Itu adalah ha dhamir. Okay, apabila kita nampak ha yang bentuk macam ni, okay, berjumpa dengan hamzah akan hadirnya huruf mat kecil je. Okay, huruf mat akan hadir kecil. Jadi kita bacalah dengan kadar 2 harakat. Okay, contoh pada buku dibaca lahu, tarik hu 2. Lahu muslimuna. Bacakan. Lahu muslimuna. Betul. Lahu muslimuna. Jadi jangan baca pendek sebab dia kecil. Kadang-kadang orang tak perasan. Okay. Jangan berhenti pula lah. Berhenti tu koma. Tidak ya. Itu adalah wamat berfungsi bila kita sambung. Okay. Dia jumpa dengan huruf apa tu? Ha dhamir tu. Dia jumpa dengan huruf mim. Contoh pada buku tu ha dhamir berjumpa dengan huruf mim. Dia letak huruf waw tu. Okey. Contoh yang seterusnya. Cuba lihat sebelah kanan. Okey, pada skrin, tengok pada skrin. Okey, kali ni dia letak ha dhamir tu huruf ya. Kenapa dia letak huruf ya? Sebab ha dhamir, sebab ha dhamir tu berbaris bawah. Okey. Contoh yang ni, ha dhamir berjumpa dengan huruf shin. Huruf yang dia jumpa adalah huruf shin. Jadi dia letaklah huruf ya sebab ha tu berbaris bawah. Dibaca bihi syai'a. Sebutkan. Bihi syai'a. Okay. Bacaan dia 2 harakat sahaja, tak boleh pergi lebih. Bihi syai'a. Cuba ulang lagi. Bihi syai'a. Okay, kalau saya baca pendek, bihi syai'a, bunyi dia tak cantik. Okey. Samalah yang seterusnya, sama juga dengan yang tadi. Ha dhamir, yang ni jumpa dengan huruf apa? Ha dhamir jumpa dengan huruf ba. Ba bukan hamzah. Jadi baca 2 harakat kat situ. Okay, ada soalan setakat ni untuk mat silah qasirah dan mat-mat yang lain? Okey, ini nama-nama hukum mat.
Jadi macam mana kita nak tahu bacaan mat dua harakat apabila kita nampak huruf mat tapi dia tak ada tanda panjang. Kalau kita nampak mat ada tanda ombak tu, kita bacalah dengan kadar berapa harakat lebih daripada 2. Kalau dia tak ada tanda panjang tu, bacalah 2 sahaja. Yang ni, tips yang ni. Mat ada tanda panjang, mesti baca sekurang-kurangnya 4. Tak boleh baca 2. Tanda ombak tu datang daripada mana? Saya dah beritahu minggu lepas rasanya. Tanda kening tu. Tanda kening tu datang daripada mim dengan dal. Mim dal maknanya mat. Okey, ada buang sikit yang ni. Bawah ni. Ya, ada buang sikit bawah ni. Dapatlah apa tu? Tanda panjang tu. Ombak tu. Okey, mim dengan dal mat. Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan, kita pergi mat 4 harakat boleh? Boleh. Okey, mat 4 harakat. Yang pertama adalah mat Wajib mutasil. wajib mutasil. Okey. Bacakan dekat saya. Saya nak tahu nama hukum mat 4 harakat. Pertama mat wajib mutasil, yang seterusnya lepas mat wajib mutasil yang kat hijau tu. Bawah dia Jaiz munfasil. mat jaiz munfasil. Seterusnya Mat arid disukun. seterusnya Mat lin. Mat betul? sila tawila. Betul? Teruskan. Lagi sampai mat silah tawilah. Okey, jadi anda perhatikan yang pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat silah tawilah. 2 mat tu yang baru, betul tak? Okey, tadi kat 2 harakat kita tak jumpa. Kemudian lepas tu mat arid disukun, mat lin. Mat arid disukun, mat lin kita jumpa kat mana? Kita jumpa dekat 2 harakat tadi. Jadi 2 hukum ni boleh baca dengan kadar 2 ataupun 4. Kemudian yang bawah sekali tu mat silah tawilah. Tadi qasirah ni kembar dia. Nama belakang tu berubah. Mat silah qasirah, okey, hukum baru. Jadi kita tengok dulu yang pertama dekat buku mat wajib mutasil. Cuba bacakan huraian dekat bawah. Buku surat tu juga poin yang ketiga keempat, cuba tengok. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil berlaku apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Apabila huruf mat berjumpa dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah. Okay, kita tak belajar bahasa Arab, kita pun tak tahu bahasa Arab. Macam mana kita nak tahu dia satu kalimah? Kalimah ni perkataan. Okay, cara mudah dia, mat ada tanda panjang jumpa dengan hamzah, itu adalah mat wajib mutasil. Okay, mat jumpa dengan hamzah, itu adalah mat wajib mutasil. Jadi contoh pada buku wajah, ja tu kena tarik 4. Boleh tarik 2 tak? Boleh. Nama mat wajib. Wajib kita tarik 4. Wajah Arab buka. Cuba bacakan. Wajah Arab buka. Boleh. Lagi sekali gerak jari anda. Wajah Arab buka. Wajah Arab buka. Yang kedua ni lebih cantik bacaan. Jadi itu dia mat wajib mutasil. Mat ada tanda panjang jumpa dengan hamzah. Kita tengok skrin. Kat skrin saya keluarkan lagi contoh dia. Kat sini. Okay, kali ni huruf mad alif juga berjumpa dengan hamzah. Okay, dia berlaku dalam satu kalimah. Okay, dibaca wakis. Satu kena tarik panjang. Sebab apa? Satu yang berkawan dengan huruf mat. Wakis, lidah keluar. Wakis iha. Ha dua je sebab dia tak ada tanda panjang. Sama-sama 1, 2, 3. Wakis iha. Okey, cantik kan? Huruf sa lidah kena keluar. Wakis iha. Wakis
alaiha. Okey, ini lebih baik. Jadi mat ada tanda panjang 4, mat tak ada tanda panjang 2. Sebab apa? Sebelah dia tak ada hamzah. Okey. Bawah kita ambil satu lagi. Okey, yang ketiga sa panjang. Okey, dibaca 4 sebab apa? Mat berjumpa dengan hamzah. Ni satu kalimah ni. Okey, ilina. Ilina. Okey. Huruf hamzah ni duduk menumpang dekat atas satu lekuk. Tapi dia yang berbunyi i pendek ya, dia tak panjang. Okey, macam mana satu lagi? Macam mana kita nak tahu dia adalah satu kalimah? Cuba perhatikan. Saya letak kotak. Mana dia? Okay. Waja'a dengan rabbuka ni. Anda nampak antara perkataan tersebut dia ada spacing, dia ada ruang. Okay, sama juga macam kita tulis, saya suka makan. Antara perkataan saya dengan suka tu dia ada ruang. Kemudian suka dengan makan tu ada ruang. Okay, sama juga dengan Al-Quran. Sebenarnya dia ada ruang. Dia ada jarak sikit. Okay, kalau macam ni. Sekejap ya. Cuba tengok yang ni. Puasa dengan hamzah tu dia agak dekat berbanding dia dengan wah. Nun dengan wah tu dia agak jauh sedikit. Okay, ataupun kita tengok nun dengan waw tu kan asal dia boleh sambung, tapi kenapa dia tak sambung? Okay, nun dengan waw, nun tu boleh sambung dengan waw tapi dia tak sambung. Itu menunjukkan dia perkataan yang berbeza. Okay. Itu antara tips-tips lah kalau nak tahu macam mana. Tapi paling mudah anda set je. Mat jumpa hamzah berlaku dalam satu kalimah. Okey, kita pergi seterusnya. Lepas mat wajib, kita pergi pada mat jaiz. Okey. Cuba bacakan sama-sama huraian dia. 1, 2, 3. Mat jaiz mufassir berlaku apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah. Okey, tadi satu kalimah, yang ni mat jumpa dengan hamzah berlaku dalam dua kalimah ataupun dua perkataan. Okey, macam mana kita nak tahu dia dua perkataan? Hamzah tu dia ada alif. Okay, hamzah tu dia akan ada alif, menunjukkan dia perkataan lain. Hamzah tu milik perkataan lain. Contoh pada buku, fala, la tu boleh baca panjang, huruf mat dia alif. Jumpa dengan hamzah, hamzah adalah perkataan yang lain. Ada jarak sikit antara la dengan hamzah tu. Okey, 4 harakat baca. Fala isma alaihi. Fala isma alaihi. Boleh, huruf sa tu lidah keluarkan. Fala isma alaihi. Fala isma alaihi. Boleh. Okey, tu cara bacaan mat jaiz munfasil. Kalau kita baca sambung. Kalau kita tak baca sambung, okey, jaiz maknanya pisah. Okey, macam inilah Jabatan Agama Islam Selangor kan. Okey. Dia dipanggil cerai kat situ. Okey, apabila kita ceraikan perkataan tu, contoh kita baca seketul-seketul. Sebab fala ni perkataan yang pertama, isma ni perkataan yang kedua. Alaihi tu perkataan yang ketiga. Jadi ada 3 perkataan pada ayat tu. Okay. Kalau kita baca seketul-seketul, fala, la tu tolong baca 2 sahaja ya. Bila bersambung, mat jumpa hamzah, kita baca 4. Tapi kalau tak bersambung, kita pisahkan la tu dengan hamzah, dia akan jadi 2. Fala, isma. Itu kalau dibaca seketul-seketul. Beza dia mat jaiz dengan mat wajib. Mat wajib tadi, okay, kalau kita baca sambung ke, kita berhenti ke, tetap kita baca dengan kadar 4 harakat. Okay, wajah. Okay. Sebab apa? Mat tu masih lagi jumpa dengan hamzah. Beza dengan mat jaiz, mat tu berpisah dengan hamzah. Okay. Ada soalan setakat ni?
Okay, kalau tak ada, kita tengok. Okay, yang seterusnya kita ambil contoh yang ketiga yang dekat skrin. Okay, na tu dibaca panjang kat bawah yang ketiga kat sini. Qalu wa ma lana. Na tu kita baca 4, huruf mat berjumpa dengan hamzah. Ikut saya, wa ma lana, wa ma lana alla. Wa ma lana Allah. Okey, dia ada ruang sedikit antara alif dan juga hamzah. Jadi itu dua perkataan. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita rehat sekejap 5 minit. Kejap kita sambung seterusnya, boleh? Boleh. Terima kasih. Okay, boleh. Okay, jadi kita pada hukum mat 4 harakat, kita dah tengok mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil. Okay, beza antara dua mat ni, mat wajib berlaku dalam satu kalimah, jadi wajib kita baca 4. Okay, sama ada kita berhenti ataupun sambung. Manakala mat jaiz munfasil, bila baca sambung, mat jumpa hamzah, kita baca 4. Kalau berhenti tak, dia tak jadi 4. Okay, sebab kita dah pisahkan hamzah, huruf mat tu dengan huruf hamzah. Jadi kita teruskan, kita tengok dahulu, kita pergi kepada bacaan mat silah tawilah. Okey, abaikan dulu mat alif sukun dengan mat lin. Kita pergi yang bawah dulu, mat silah tawilah. Boleh bacakan huraian terakhir muka surat 21 tu? Okey. Yang ni tadi mat silah mesti dia ada sebut pasal ha domir. Silah ni maknanya sambung. Ha domir berjumpa dengan hamzah, maka kita baca dengan kadar 4 harakat jatuh hukum mat silah tawilah. Kita tengok contoh yang ada pada buku. Perkataan wa warisahu, ha domir berjumpa dengan huruf hamzah. Okey, dan dia akan letak huruf mat dia kecil sahaja. Okey, dia letak kat situ huruf waw. Sebab apa? Ha tu baris depan. Jadi kena tarik 4 Wa warisahu abawahu. Bacakan. Satu lidah keluarkan. Lagi sekali. Wa warisahu abawahu. Okey, boleh. Itu cara bacaan mat silah tawilah bila kita sambung antara ha domir dengan hamzah. Kalau kita berhenti dekat ha domir tu, dia tak jadi. Okey, sebab apa? Kalau kita berhenti, ha tu tak jumpa dengan hamzah. Kalau kita berhenti, dia jadi wa warisah. Matikan saja huruf ha tu. Tu dia panggil mat silah. Silah tu sambung. Bila sambung, mat jumpa hamzah. Ha domir jumpa hamzah, kita baca 4. Okay, contoh lagi. Kita tengok yang dekat sini. Okay, contoh yang kedua. Sebelah kiri. Okay, perkataan ni. Wa zakir bihi. Ha domir jumpa dengan huruf hamzah. Dan kali ni dia letak huruf mat dia ya. Sebab apa? Sebab ha tu berbaris bawah. Jadi kita baca wa zakir bihi an. Bacakan. Okey, tu cara bacaan sebab ha dhamir tu berjumpa dengan hamzah. Kalau berhenti wa zakir bih, matikan saja huruf ha tu. Ha dhamir bertemu dengan ya. Ya, okey. Ya, adakah dia hamzah? Huruf ya ni bukan hamzah kan? Jadi dia jadi hukum mat silah qasirah yang 2 harakat tadi. Okey. Jadi kalau ha dhamir berjumpa dengan apa-apa huruf, ya ke jim ke dal ke janji bukan hamzah, baca 2. Okey, huruf mat dia takkan letak tanda panjang tu. Ya tak ada kepala. Ya tak ada kepala, ya tak ada baris kan? Ya tu tak ada baris. Boleh bagi tahu saya muka surat berapa? Kita tengok sama-sama. Muka surat 16 ya. Siapa yang ada Al-Quran boleh rujuk Al-Quran masing-masing. Muka surat 16. Lambat.
baris ke surat Nas, baris yang kelima. Belum. Yufarriku bihi baina. Betul? Kataannya? Yufarriku bihi dua. Ha dhamir jumpa dengan akar huruf apa tu? Dia bukan huruf ya tu, huruf ba. Ba. Satu titik tu. Okey, boleh tengok muka surat 16 baris kelima, kataannya yufarriqu bihi. Tu ha dhamir jumpa dengan huruf ba, mat dia tak akan ada tanda panjang. Sebab apa? Dia tak jumpa hamzah. Tanda tu kepala ya tu. Kepala ya adalah huruf mat. Okey, untuk mat silah ni dia tak letak huruf ya mat tu dia dalam bentuk huruf-huruf lain. Di baris yang ke-8 masih lagi hukum masih lagi muka surat yang sama baca 4 lah sebab dia letak tanda panjang, tanda ombak. Okey. Masih lagi muka surat 16, cuba tengok. Okey, baris yang ke-8 sebelah kiri hujung. Wala bi'sa ma syarau bihi. Itulah adalah maksilah tawilah. Syarau bihi anfusahum. Ha dhamir berjumpa dengan huruf hamzah. Itu maksilah qasirah. Betul. Yang atas tadi baris kelima, dua tu maksilah qasirah. Baris yang ke-8 adalah maksilah tawilah. Ya, macam mana saya ingat? Q dulu baru T. Q pendek, pendek dulu baru panjang. Ini pun kadang-kadang orang salah baca sebab tak perasan, sebab dia kecil. Okay, memang untuk ha dhamir ni dia letak maksilah ni huruf mat dia kecil je. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada bacaan mat 4 harakat yang anda tengok kita dah bincangkan iaitu mat wajib, mat jaiz dengan mat silah tawilah. Persamaan dia mat jumpa hamzah. Tu dia punya tips. Mat kalau jumpa hamzah, automatik huruf mat dia ada tanda panjang tu. Ada ombak. Ya, benda tu ada orang panggil macam-macam. Ombak lah, kening lah, pedang lah. Okay, cacing lah. Okay. Terpulanglah pada anda. Okay, yang itu adalah tanda panjang. Okay, pastikan mat dulu baru hamzah. Kalau hamzah dulu jumpa mat, dia hukum lain. Dia tak panjang. Okey, settle tu ya. Kita pergi yang seterusnya. Yang kita tinggalkan ma'arif di sukun. Ma'arif sukun terjadi apabila kita nak berhenti pada sesuatu bacaan. Huruf terakhir tu kita kena matikan. Okey, dan sebelumnya ada hukum mat asli di mana baris atas berjumpa dengan waw, baris atas berjumpa dengan alif, baris bawah berjumpa dengan ya dan baris depan berjumpa dengan huruf waw. Ni mat alif sukun bacaan 4 harakat. Okey, jadi contoh pada buku masih lagi Al-Fatihah kan? Ke ayat lain? Ayat lain kan? Ar-Rahmanir-Rahim kan? Okey, jadi cuba tengok masing-masing pada buku. Huruf terakhir adalah huruf apa dekat situ yang terakhir? Mim, betul. Okey, sebelum huruf mim, huruf mat dia adalah huruf mat dia huruf apa? Waw, ya, alif. Huruf ya dan sebelumnya berbaris bawah. Okey, kita baca 4 harakat kali ni Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba bacakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, cuba baca 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, 2 susah sikit nak baca. Mesti orang akan terlajak sebab kita boleh baca lebih mudah pada bacaan panjang.
Okay, boleh pilih mana-mana 2 boleh, 4 boleh. Okay, tapi pastikan seragam. Kalau daripada ayat pertama tu 2 lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tu 2 lah. Okay, mesti seragam. Ataupun kalau nak baca 4 daripada atas dah baca 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bila orang baca panjang? Time dia mengaji ataupun ketika solat tarawih ikut imam kan? Tu panjang. Kalau solat sendiri pendek je biasa. Okay, tergesa-gesa. Lebih panjang lebih cantik sebenarnya. Kemudian kita tengok maklin sama juga. Maklin hukumnya terjadi bila nak berhenti. Okey, untuk maklin lebih panjang lebih mudah nak baca. Okey, syarat dia sama juga, matikan huruf terakhir sebelum dia ya dengan waw sukun dan sebelumnya berbaris atas. Ya, dia tak sama. Dia beza sikit je dengan ma'arif li sukun. Ma'arif li sukun melibatkan 3 huruf, 3 huruf mad dan melibatkan 3 baris. Tapi untuk maklin melibatkan 1 sahaja baris, 2 huruf mad dia. Okey, kita tengok contoh pada buku. Ini ambil daripada surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Tarik panjang sikit. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ra itu panjang dulu. Quraisy. Matikan harakat terakhir huruf shin. Li'ilafi Quraisy. Betul tu Puan Sarjina. Okey, yang di center cuba baca 1, 2, 3. Di center li'ilafi Quraisy. Ada Quraisy tak? Li'ilafi Quraisy. Okey, Roy itu panjang dulu sebab huruf Roish. Betul. Okey, itu cara bacaan maklin. Ataupun kita baca 2. 2 susah sikit. Li'ilafi Quraisy. Cuba baca 2. Mana senang? 2 ke 4? 4 lebih mudah nak baca. Sebab dia ada masa nak sebut. Tu sebab dia baca panjang supaya jelas. Okay, contoh satu lagi dekat situ pada buku, pada skrin. Wa amanahum min khawf. Bacakan. Wa amanahum. Panjang sikit. Min khawf. Mana min khawf. Tu panjang dulu. Khawf. Okey. Matikan harakat terakhir tu pada huruf fa. Dia baca kha. Kha. Khauf tak boleh. Khauf tak boleh. Khauf tu tak cukup. Harakat dia tak cukup pun. Khauf satu. Boleh lah. Betul. Khauf. Pasti kalau nak 2 tu min khauf. Cukup sebutan setiap huruf. Khauf tu tak boleh. Dia tak bunyi jelas. Okay. Maklin. Jadi pilih juga. Okay. Ikut sesuai. Senang nak baca 2 ke senang nak baca 4. Pastikan seragam. Ya, jangan campur-campur. Tak ada disiplinnya. Kalau orang Arab dia marah. Okay. Bacaan dia tak boleh campur-campur harakat. Okey, habis maklin. Saya teruskan. Okay, settle mat 4 harakat. Okay, mat arid sukun, mat jaiz, maklin, mat wajib dengan mat silah tawilah. Kita pergi kepada mat 5 harakat. Cuba anda bacakan yang hijau tu dalam kotak hijau, nama-nama hukum mat 5 harakat. Sama-sama 1, 2, 3. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah. Okey. Tadi kita jumpa kat mana? Harakat. Bacaan mat 4 harakat. Okey.
Jadi bacaan mat 4 harakat yang tak ada pada 2 harakat. Maknanya bacaan mat yang baru. 3 tu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah. Boleh baca juga dengan kadar 5 harakat. Okey, untuk ni 4 5 harakat dia tak nampak beza sangat. Tapi kalau 2 dengan 4 kita nampak beza panjang dia. Jadi untuk bacaan mat yang pertama mat wajib mutasil. Okay, mat berjumpa dengan hamzah berlaku dalam satu kalimah. Kita baca dengan kadar 5 harakat. Kita praktis 5 harakat pula. Waja'a rabbuka. Wajah Rabbuka. Ini bacaannya panjang. Cuba baca 4. Waja'a rabbuka. Wajah Rabbuka. Okey, tak nampak beza dia sangat. Tu kadang-kadang orang terlajak baca. Tapi ikut juga orang biasanya orang ambil 4 lah. Kalau 5 ni panjang, saya tak cukup nafas. Pastikan seragam juga. Okey, daripada mula 4 lah. Jangan campur. Okey, mat jumpa hamzah berlaku dalam satu kalimah untuk mat wajib. Kita pergi yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat jumpa dengan hamzah berlaku dalam 2 kalimah. Okey, kita baca contoh dia. Fala tu tarik 5. Fala isma alaihi. Bacakan. Fala isma alaihi. Cantik. Is tu lidah keluarkan. Ulang kembali. Fala isma alaihi. Fala isma alaihi. Cantik bacaan dia. Okey. Kalau 4, fala isma alaihi. Fala isma alaihi. Okey, bacaan dia tak nampak beza. 4 boleh, 5 pun boleh. Yang seterusnya, okey, mat silah, tawilah, mat, okey. Kali ni ha dhamir. Ha dhamir, hal bentuk macam 9 atau bulat, berjumpa dengan hamzah. Kita bacalah dengan kadar 4 atau 5. Kita baca 5 dekat sini. Wa warithahu abawahu. Wawarisahu. Okey, boleh. Itu cara bacaan mat 5 harakat. Ada soalan? Kalau tak ada, saya teruskan mat seterusnya. Okay. Kejap je saya terbuku mat ni. Okey, mat 6 harakat. Kembali lagi, kita jumpa mat alif sukun dengan mat lin. Okay, jadi mat alif sukun dengan mat lin ni boleh kita baca dengan kadar 2 ataupun 4 ataupun 6. Dia ada 3 kadar harakat dia. Okay, 2, 4 atau 6. Jadi kita baca yang ni dengan kadar 6 harakat pula. Ambil, tengok mat alif sukun terjadi bila nak berhenti. Matikan huruf mim tu, huruf terakhir. Okay, hi tu dibaca panjang 6. Ar-Rahmanir Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, kadang-kadang orang tak cukup nafas, tak lepas pun 6. Jadi jarang orang baca 6 . Kalau orang taranum, ya. Kalau biasa dalam solat mengaji, baca 2 je. 2 atau 4 lah. Okey, pastikan seragam ya. Jangan campur-campur kadar harakat. Okey, boleh yang ni mat alif sukun? Boleh ya? Kalau boleh saya teruskan. Okey, mat lin. Mat lin sama juga terjadi bila nak berhenti. Kita matikan huruf terakhir, huruf mat dia ya atau waw sukun dan sebelumnya berbaris atas. Ni mudah sikit. Mat lin lebih panjang, lebih mudah nak baca. Ila fi Quraish. Bacakan. Ila fi Quraish. Boleh, sampai tak cukup nafas. Suruh ambil nafas lepas tu. Okey, lagi sekali. Ila fi Quraish. Ila fi Quraish. Okey, panjang. Kalau 2, ila fi Quraish. Agak mendadak. Kalau 4, ila fi Quraish. Boleh diterima. Biasa orang ngaji yang tu.
Okay, kalau 6 tu kadang-kadang tak cukup nafas. Itu maklin ya, lembut bacaannya. Okey, kita pergi yang seterusnya mat farq. Okey. Yang ini special sikit mat ni. Okay, cuba lihat dulu saya terangkan huraian dia ke ada. Ada tak huraian dia kat situ? Ada. Cuba baca ada rasanya. Ada. Okey, cuba bacakan poin dia. Mat faq adalah bacaan mat yang terdapat pada huruf hamzah istifham di awal kalimah. Istifham. Istifham. Istifham ni apa? Hamzah pertanyaan. Dan dia berlaku di awal kalimah, awal perkataan. Mat faq ni tak banyak, dia melibatkan hamzah pertanyaan ya. Pertanyaan. Hamzah tu mewakili apakah, adakah, ayat soal. Kata soal, ayat soal. Hamzah tu mewakili kata soal. Apakah, adakah. Okey, dia tak banyak, melibatkan 3 perkataan sahaja. Saya dah keluarkan perkataan-perkataan dia pada skrin. Contoh pada buku ada di situ, yang sebelah kiri sekali. Okey, 3 perkataan 6 tempat. Maknanya untuk perkataan pertama ni ada 2, untuk perkataan kedua tu ada 2, untuk perkataan 3 ada 2. Ya. Jadi kita tengok sama-sama tanda terus dalam Al-Quran. Jadi kita tahu lepas ni bacaannya adalah 6 harakat. Okay, 6 harakat sahaja. Tak boleh baca lebih, tak boleh baca kurang. Okay, contoh pada buku. Okay, Qul Allah. Okay, cuba tengok surah Yunus muka surat 215. Tanda terus pada buku. Pada Al-Quran. Okay, pada muka surat 215, perkataan dia sama dengan buku. Berlaku pada surah Yunus ayat 59. Okay, baris ke berapa? 59. Di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Okay, Qul tu mewakili hamzah pertanyaan. Kalau tengok makna dia, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagiannya halal. Katakanlah, adakah Allah? Ni ayat soal dia. Okay, hamzah pertanyaan tu duduk di awal perkataan. Jadi kita baca Qul Allahu. Sebutkan perkataan tersebut. Okay, kena tebal. A tu panjang dulu. Slow-slow pergi pada lam. Jangan baca Allah. Bukan lam yang panjang, A yang panjang. Qul Allahu. Mas Ajina jumpa tak dekat Al-Quran? Muka surat 215. 215. 215. Okey. Okey, baris ke-7 dari bawah, tengah-tengah. Macam kita tanya orang lah, kamu nak ke mana tu? Dia punya nada, tonasi suara dia. Okey, jadi dia macam bila orang Arab tu dia faham lah, dia macam tertanya-tanya, apa soalan dia sebenarnya. Sebelum tu kita kena baca ifah hakiki kan? Wahalalang, betul. Tanwin jumpa dengan qaf, ifah hakiki. Okey, jumpa tak perkataannya Puan Sarjina? Ya, ya. Terus tanda kat situ. 6 harakat, 6 H. Kalau nak tulis, mat farq. M.F.A.R.Q. Okey, itu perkataan yang pertama. Kita cek yang seterusnya, muka surat sebelum dia, muka surat 214. Ini perkataan dia lain ya. Perkataan dia pada ayat 51. Okey, ayat 51. Okey, 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah, dia agak ke kiri sedikit. Okey, muka surat 214. Baris keempat daripada bawah. Ini sedikit mencabar.
Summa idza ma waqa'a amantum bih. Bih berhenti. Kalau sambung amantum bihi. Tadi 4. Sebab ha dhamir jumpa dengan hamzah. Okey, kita nak baca A tu macam mana? A tu dibaca panjang. Selesai masuk huruf lam. Kemudian dia ada A 2 harakat. Okey, dengarkan saya baca. Nah, sebutkan. Cantik. Jelas sebutan lam dia. Okay, sebab ada yang ni susah sikit dia akan macam okay, pun ada macam tu tak terus masuk bunyi lam yang pertama panjang, yang kedua biasa 2. Selepas itu mat badal. Hamzah jumpa dengan alif. Okay, lagi sekali kita praktis nah. Okay, dalam satu nafas. Jangan baca lepas tu tarik nafas. Nah, tak boleh. Kita dah panggil cuti nafas. Dia dah jadi lain. Apa makna dia ayat 49 tu? Okay, ayat 51. Sorry, ayat 51. Kata soal A tu maknanya apakah? Apakah baru sekarang? Okay. Baru sekarang. Padahal sebelum ni kamu selalu meminta agar disegerakan. Ini tentang kiamat lah. Orang kafir tak percaya. Datangkan kiamat. Terdatang kiamat. Terdatang tu dia yang takut. Okay, Puan Sajina jumpa tak? Ya. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi. Satu lagi. Buka surat 219. Okey, ini yang ketiga. Dia ada 6 tempat. 219 belakang sikit. Kataan kalau tak silap saya sama dengan tadi. A tu. Okey, permulaan ayat 91. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima daripada atas. 219. 219. 1, 2, 3. Betul. Okey, baris kelima daripada atas. Permulaan ayat 91. Ni dia buka apakah? Ni soalannya mengapakah baru sekarang. Sama jugalah. Okay. Ana tu maknanya baru sekarang. Okay, jadi kita baca. Ana sebutkan. Okey. Itu dia bacaan mad farq. Okey, bagi kataan yang kedua. Okey, yang tu jumpa Puan Sajina? Ya. Alhamdulillah. Okey, saya teruskan. Muka surat 147. Patah sikit. Belakang 147. Ini perkataan yang ketiga. Okay, ayat 143 dengan 144. Muka surat 147. Okey, 1, 2, 3, 4. Baris keempat sebelah kiri daripada atas. Okey, daripada atas 1, 2, 3, 4. Baris keempat daripada atas sebelah kiri. Kat ujung. Okey. Hamzah tu A, lepas tu ada huruf mat alif panjang. Okey, lepas tu huruf lam, lepas tu huruf zal. Okey, kali ni dia tak kawan dengan huruf lam. A tu panjang, terus tarik pergi huruf zal. Apa yang berlaku bila panjang lepas tu lidah keluarkan. Sebab huruf zal tu ada tanda sabtu. Okey, ini pun sama juga. Adakah? A tu mewakili adakah. Dekat mana? Dekat ayat ni. Tak ada. Ini tak ada idgham. Ini hukum mad farq. Az-zakaraini. Lam tu kita abaikan. Sebab dia tak ada baris. Ini bukan hukum alif lam pun. Sebab kalau hukum alif lam, alif ada kepala bujur tu. Yang ni alif mad dekat situ. Sebab dia ada tanda panjang. Okay, kita cuba. Qul az-zakaraini.
Zakaraini. Huruf zal lidah keluar. Dia macam ni. Kul slow kita nak pakai lidah keluar. Kul zakaraini. Qul Zakaraini. Baru betul. Okey, slow-slow. Kat hujung tu baru masuk huruf zal. Okay. Tu panjang dulu. Okay. Kemudian masih lagi perkataan yang sama pada ayat yang seterusnya dekat tertinggal. Tu ayat 144 dekat atas baris kedua. 143 punya ayat baris kedua sebelah kanan. Perkataan yang sama. Masih lagi muka surat yang sama 147. Muka surat 147 baris kedua sebelah kanan sekali. Kita tinggal itu. Sama perkataan dia tadi kan? Okey. Qul Zakaraini. Bacakan. Qul Zakaraini. Okey, boleh. Okey, itu bacaan makfak pada perkataan yang ketiga. So kita dah tengok berapa? Kita dah tengok 5. Okey, tadi surah Yunus 3, surah Al-An'am ada 2. Okey, kita tengok surah satu lagi, surah An-Nam. Okey. Muka surat 382 belakang. 382 mukanya. Okay, muka surat 382. Okay, 6 harakat sahaja tak boleh pergi lebih atau kurang. Muka surat sebelah kiri, perkataan sama yang dalam buku tadi. Pada ayat yang ke-59. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, baris kelima, tengah-tengah. Muka surat 382, baris kelima, tengah-tengah. Okay, perkataan sama yang dalam buku Allah tu. Kita tengok. Kalau yang aku warna-warna, huruf mat dia tu ada warna. Betul. Tapi dia tak ada kul lah. Ni lain jadi sama-sama tebalkan bunyi A tu panjang, slow-slow masuk bunyi lam. Allahu. Okay, A tu mewakili apakah? Lagi sekali, cantikkan bunyi. Allahu. Okey, cantik bacaan tu lebih baik. Itu dia, settle habis makfak. Ada nak tanya? Ya. Ya, saya buka muka surat 147 baris ke-9 ya. 1, 2, 3. Okey. Fima uhiya. Betul? Perkataan yang permulaan tu ma tu 4. 4 atau 5. Yang ini mat berjumpa dengan hamzah. Mat jumpa hamzah dan ni berlaku dalam 2 kalimah mat jaiz. Okey. Macam nampak? Hamzah dengan alif tu satu. Hamzah tu duduk menempat alif. Kalau dia satu kalimah, dia single hamzah. Dia tak tumpang. Okay. Jadi tips dia yang 45, mat jumpa hamzah automatik. Set minda, mat jumpa hamzah automatik 45. Kalau hamzah jumpa mat, jaga-jaga. Hamzah jumpa mat, mat tak ada tanda panjang 2. Kalau hamzah jumpa mat, ada tanda panjang 6. Dia jadi matfak tadi. Okay, matfak kalau tengok kat skrin ada lagi. Hamzah jumpa dengan huruf mat ada tanda panjang. Okay, automatik kita baca 6. Okay, ada soalan lain?
Okey, kalau tak ada kita teruskan lagi sikit. Okey, pergi pada yang terakhir mad lazim. Okey, huraian dia agak memeningkan. Abaikan huraian dia. Saya bagi paling mudah. Okey, mad lazim ni ada dua. Mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Okey, contoh yang pada buku dia keluarkan itu adalah mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi berlaku pada kalimah. Jadi contoh yang diberi itu adalah perkataan kalimah. Okay, anda kena baca dengan kadar 6 harakat sahaja. Okay, bagaimana kita nak tahu? Huruf mad ada tanda panjang jumpa dengan sabdu. Okay, huruf mad ada tanda panjang jumpa dengan sabdu. Okay, sebab huraian dia tu agak pening sikit. Jadi, dekat buku ada dua di situ. Huruf mad yang pertama huruf alif kecil tu dan sebelah dia huruf jim bertanda sabdu. Okay, huruf mad alif jumpa jim bertanda sabdu dan yang kedua huruf mad dia waw ada tanda panjang berjumpa dengan nun sebelah dia bertanda sabdu. Jadi mad kalau jumpa huruf bertanda sabdu kena baca panjang sikit. Sebab apa? Memudahkan sebutan. Kita nak sebut sabdu tu. Okay, yang ni kena baca dalam satu nafas. Jadi kat situ je ada 12 harakat. Belum masuk yang lain-lain. Okay. Kita cuba Bacaannya. Qala lepas ju tu masuk bunyi nun dia ada dengung. Sikit. Okey. Saya bacakan dulu, ambil yang mula-mula dululah. Ju. Sebut tu dulu. Jun. Okey, ju tu ini mudah. Okey, ju dengan nun tu. Mula-mula 6 tambah 2 untuk dengung sebab nun sabdu. Dia akan jadi ju. Ni 2. Jun. Boleh? Tu bacaannya. Okay, kita ambil daripada mula Qala'atu hajjuni. Qala'atu hajjuni. Dia tak lepas. Dia tak lepas. Ini baru yang ni belum masuk ayat dia penuh. Okey, saya ambil yang paling mudah sebenarnya dekat Al-Fatihah. Okey, dekat Al-Fatihah paling mudah sekali. Sekejap ya. Okey, dekat mana? Dekat waladdo. Yang itulah dibaca panjang do tu. Ya, contoh kat buku tu dia mesti sikit mencabar. Nanti cuba Nanti minggu depan kita cuba baca balik yang kat buku tu. Okey, saya keluarkan untuk mad lazim kalimi. Mad lazim yang berlaku pada kalimah. Bacaannya 6 harakat sahaja. Huruf mad dia adalah huruf alif berjumpa dengan sebelah dia bertanda sabdu. Huruf mad ada tanda panjang. Okey, jadi waladhdallin. Okey, dha 6, lin baca 4. Cuba 1 2 3. Waladhdallin. Boleh juga. Okey. Jadi kesalahan yang biasa berlaku, dha orang baca kurang daripada lin. Lin ni boleh pergi 2 4 6. Sebab dia adalah ma'aril sukun. Okey. Tapi dha 6 harakat sahaja. Okey, jaga-jaga ketika baca Al-Fatihah, pastikan dha tu panjangnya lebih daripada lin atau sama panjang. Tadi anda baca lebih kurang sama panjang dengan lin. Boleh diterima. Ini dhalin. Okey. Kalau pendek lin tu waladhdallin. Nampak beza? Okey. Itu contoh mad lazim yang paling senang pada surah Al-Fatihah. Puan Sarjina okey? Ada nak tanya apa-apa Puan Sarjina?
Ustazah. Okey ya Okey. ini? Okey betul. InsyaAllah. Jadi tips dia, mat jumpa dengan sabdu, jangan baca 2, jangan baca 4. Baca 6. Mat jumpa sabdu, baca 6. Sebab sabdu tu memudahkan sebutan dibaca panjang. Okay. Kemudian mat lazim ni sebenarnya dia ada 2. Tadi kita tengok mat lazim kalimi berlaku pada kalimah. Satu lagi mat lazim berlaku pada huruf. Kita panggil dia mat lazim harfi. Maknanya mat tu masih lagi dibaca dengan kadar 6 harakat berlaku pada huruf. Okay, boleh selak muka surat seterusnya sebab dia ada kena mengena dengan pelajaran seterusnya huruf-huruf muqatta'ah. Okay. Contoh pada buku mat lazim kalimi berlaku pada kalimah. Satu lagi mat lazim harfi. Dia ada kena mengena dengan pelajaran 8 huruf-huruf muqatta'ah. Okay. Boleh bacakan pada saya dekat bawah huraian dia 1, 2, 3. Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terdapat di awal 29 buah surah di dalam Al-Quran dan terdiri daripada 14 huruf hijaiyah. Kelompok pertama hendaklah Teruskan dibaca bacaannya. Kelompok pertama hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja, manakala kelompok kedua hendaklah dibaca 6 harakat. Okey. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ni berada di awal surah. Tu poin pertama yang penting. Okey, tak banyak, bukan semua surah. Surah Al-Quran ada 114. Okey, hanya 29 surah, tak sampai pun 1/3. Okey, daripada Al-Quran 29 surah mengandungi huruf-huruf muqatta'ah dan dia terdiri daripada 14 huruf. Betul tak? Cuba kira dalam kotak tu, cukup tak 14? Okey. Cukup kan? Satu baris ada 7, ada 2 baris di situ. Ha, ya, ta, ha, ra, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim dengan alif. Dia ada 14 huruf dan dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja, sama ada 2 ataupun 6 harakat. Dia ada 2 kelompok. Nak kena hafal ke? Terpulang, nak hafal boleh, tak hafal pun tak apa. Kita lihat simbol dia sahaja. Okey. Dan yang ni tips yang dia tak ada kat situ, yang paling penting sekali, tolong baca nama huruf. Okay, baca dengan menyebut nama huruf. Ingat lagi kita belajar. Okay, pelajaran pertama nama huruf. Contoh huruf pertama, ha, ya, to. Okay, ni tak ada masalah. Ha, ro, boleh. Nun, jangan baca nah. Dibaca nama huruf nun. Jangan baca nah. Qaf, dibaca qaf, jangan baca qaf. Sad dibaca, jangan baca so. Ain, sebutkan nama huruf ain, bukan a. Sin bukan sa. Lam bukan la. Kaf bukan ka. Kalau baca ka tu anda bagi baris. Huruf ni dia tak ada baris. Okay, huruf-huruf muqatta'ah ni dia duduk dalam Al-Quran, dia tak ada baris. Baca nama huruf. Huruf mim dibaca mim bukan ma. Alif bukan a. Kita tengok dekat bawah. Okay, baris pertama. Alif lam mim. Ni kita dah tahu. Okey, baca nama huruf. Alif nak baca berapa? Alif anda baca 2 sebab dia tak ada tanda panjang. Lam nak baca berapa? Lam kena baca 6. Mim nak baca berapa? Mim pun 6. Okey, kenapa lam dengan mim nak baca 6, alif 2? Sebab lam dengan mim ada tanda panjang. Jadi tips dia, huruf yang ada tanda panjang anda baca 6. Huruf tak ada tanda, baca 2. Ya, jadi ni kena gerak jari lah. Bila masuk Quran banyak-banyak juz pun gerak jari supaya betul. Alif 2. Lam. Complete kan? Apa tu? Cukupkan bunyi dia. Lam. Mim. Okey, cuba sama-sama 1, 2, 3. Alif lam mim. Betul. Okey, ni ada pelajar baca alamak. Confident. Lepas saya cakap alamak, salah. Okey, jangan diletak baris, atas dia tak ada baris. Okey, kotak kedua. Okey, dibaca nama huruf. Huruf pertama alif 2, lam 6 sebab dia ada tanda panjang.
Dan huruf terakhir huruf ra. Dibaca ra 2. Sebab dia tak ada tanda panjang. Alif, lam, ra. Sebutkan. Alif, lam, ra. Okey, boleh. Cantik. Sebelah. Ni beza sikit. Alif nak baca berapa? 2. Lam, 6. Mim, 6. Lagi hujung huruf terakhir ra 2. Okey, 2 6 6 2. Okey, tak panjang ni. Alif lam mim ra. Bacakan. Alif, lam, mim, ra. Boleh. Okey, pastikan mim tu dia sebut mim, M I M. Jangan baca min. Dia tak berakhir dengan N. Dia berakhir dengan M. Dapat pergi. Mim. Okey. Kalau baca min, apa jadi? Jadi salah lah. Okey, bacaannya salah. Okey, itu dia baris pertama. Kita tengok baris yang kedua. Okey, depan huruf H 2. Mim dibaca 6. Satu nafas ya. Yang ni jangan cuit-cuit nafas. Ha, mim. Cuba bacakan. Amin. Ni curi nafas macam mana? Ha, tarik nafas, mim. Tak boleh. Okey, satu nafas. Terus. Okey, sebelah. Agak-agak macam mana nak baca kotak tengah-tengah baris kedua tu? Yang pertama nak kena sebut al ke alif? Alif, betul. Yang kedua, alif tu 2. Yang kedua dibaca 6. Nak sebut bunyi apa? La ke lam? Lagi sekali, la ke lam? Lam. Lam. Belum habis lagi. Tadi salah. Okey, terbabas. Okey, kemudian huruf mim. Dibaca nama mim. 6. Agak-agak yang terakhir tu apa nak baca? Sod. Betul. Nama huruf sod. Jangan baca so. Alif, lam, mim, sod. Sebutkan. Kita terus dia ambil nafas. Satu nafas. Bagus. Okey, yang seterusnya. Ini paling mencabar. Surah Maryam ayat pertama. Okay, surah Maryam antara salah satu surah yang suka dibaca ya. Sebab surah tu dia menceritakan tentang sesuatu. Kalau dia ceritakan tentang sesuatu dia jadi susah nak baca sikit. Okey, jadi yang tu kena baca dalam satu nafas. Okey, kadar harakat dia lebih 20. Okey, yang pertama dibaca kaf. Okey, jangan baca ka, kaf 6. Yang kedua ha dengan ya ni tak ada masalah. Okey, 2 sahaja. 2 setiap satu ha 2 ya 2. Seterusnya tolong baca ain. Jangan baca a. Kalau baca a salah. Ain 6 dan yang terakhir sod juga dibaca 6. Okey, satu nafas bacaan dia ka ha ya ain sod. Cuba. Ka ya ain sod. Kat hujung tu dah hilang suara. Okey, tu kita panggil dia nak tahan. Bila dia tahan nafas dia jadi suara dia makin lama makin perlahan. Kalau jelas tak masalah. Okey, ada student saya baca. Ka ha ya a so. Depan dah cantik. Belakang dia terbaris, atas. Dia tak ada baris. Kita baca dengan nama huruf. Ain dengan sod. Jadi jaga-jaga sebutan. Okay, lebih 20 harakat. 18. Okey. 20. 20 berapa? 24 okey. 22. Okey, bawah kita tengok. Betul. Ain, sin, qaf masing-masing dibaca dengan kadar 6 harakat. Boleh cuba saya dengarkan? 1, 2, 3.
Betul. Ain, sin, qaf. Satu kelas. Sin, Betul. Okay, jangan baca sin, bukan en yang panjang, si yang panjang. Huruf mat dia I kat situ. Sebelah ni mudah. Sod 6 harakat. Okey, jadi mak lazim harfi yang mana yang kena baca 6 tu? Okey, mak lazim harfi yang kena baca 6, kalau dibaca 2 bukan mak lazim. Okey, ni biasa contoh yang ketiga, baris ketiga. Yasin. Betul. Okey, sin ya, S-I-N. Jangan baca sin, dia bukan sim card. Sin. Jangan baca sim, dia bukan sim. Tu kesalahan lah. Tu yang tu tak mujarab tu. Kita baca Yasin tu pelindung tak jadi. Okey, sebab salah sebut. Okey, kita tengok seterusnya. Nama huruf to dan juga ha. 2 sahaja setiap satu. 4 je. Toha. Sebutkan. Toha. Okey, seterusnya bagaimana bacaannya? Cuba baca, saya dengarkan. Lima. Boleh, okey. To 2. Okey, tadi macam ada terbabas sikit. To, sin, mim. To, si, mi. Tak cukup. Sin kena 6. To 2. To 2, sin 2, 6, mim 6. Perbaiki. To, sin, mim. To, si, mi. Mim masuk. Okey. Sin ya, jangan baca sim. To, sin, mim. Ya, kalau baca sim jadi salah. Okey. Dan yang terakhir, qaf. Itu adalah hukum mat lazim harfi. Okey surah Qaf. Pelik nama surah Qaf. Toha. Harfi mat lazim yang kedua. Abaikan huraian dekat bawah. Okey, sampai situ sahaja untuk hari ini. Boleh Hari ini kita pergi kepada